Imam Ghazali apabila dia menulis kitab ni, dia menggabungkan antara perkara-perkara jasmani di dalam solat, di dalam bersuci, taharah, dan menggabungkan dengan perkara rohani tadi. Jadi macam dalam kitab yang lalu, masa kita bincangkan tentang taharah, Imam Ghazali menyentuh kesan taharah zahir kepada batin manusia. Jadi sekarang Imam Ghazali nak membincangkan tentang fadilatul khusyuk, fadilat khusyuk di dalam semayang. Dan tajuk secara khusus khusyuk ni memang tak ada lah dalam buku-buku fiqh, tak dibincangkan. Sebab fiqh dia akan membincangkan tentang amalan zahir untuk dihukumkan sah ataupun tidak solat di sisi manusia, di sisi hukum qadi untuk menjatuhkan hukuman dia ni semayang ataupun tidak. Dan untuk diri manusia itu sendirilah mengesahkan solatnya secara zahir sah ataupun tidak, ataupun sah solat secara batin, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah sajalah yang tahu. Jadi ini tajuk yang amat penting lah, dipanggil fadilatul khusyu'i, fadilat khusyuk di dalam solat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dhikri. Wow, dan aqim, dirikanlah, as-salata, sembahyang, li, kerana, zikri, mengingatiku. Jadi ini ayat yang paling jelas antara ayat yang paling nyata menggabungkan antara fiqh dan tasawuf. Maksudnya kalau kita melihat lafaz as-salat, solat dari segi bahasa ialah doa, maka lafaz solat semata-mata tidak boleh difahami dengan kefahaman akal manusia. Kerana dari segi bahasa solat ialah doa. Jadi adakah kita dituntut setiap kali azan hanya berdoa angkat tangan? Jadi semestinya bukan itulah maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menzahirkan ibadat solat kepada sahabat-sahabat. Lalu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Jadi apabila Nabi SAW semayang, maka Allah Ta'ala bangkitkan imam-imam mazhab menyusun perbuatan solat. Jadi solat dia mempunyai makna dari segi istilah, sebagaimana kita belajar di dalam buku fiqh. Dia ada rukun, dia ada pembatal, dia ada syarat sebelum solat, syarat semasa sembahyang. Jadi semata-mata lafaz solat tidak boleh difahami dari segi bahasa. Sebab dari segi bahasa dia ialah doa. Dan lafaz solat juga mesti diambil daripada ulama yang menyusunnya. Sememangnya solat ni yang mempraktikkannya ialah Nabi Muhammad SAW dan diajar kepada sahabat. Tapi Allah telah bangkitkan imam-imam mazhab, mereka menyusun solat. Jadi bila kita nak belajar semayang, maka Allah Ta'ala akan pilih satu mazhab yang sesuai dengan diri kita. Jadi kita amalkan solat berpandukan kepada mazhab tersebut. Jadi hari ini sekiranya ada orang kata saya semayang mengikut Rasulullah SAW, maka itulah kejahilan yang amat sangat. Macam ni dia kata dia boleh mendakwa semayang mengikut Rasulullah SAW, adakah dia mendakwa dirinya sahabat? Sebab hanya sahabat saja yang melihat Nabi SAW semayang. Kita hari ini solat berpandukan kepada panduan yang telah ditulis oleh al-ulama'u warasatul anbiya, ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Mereka yang menyusun ibadat solat tersebut supaya kita faham. Daripada umur kita 7 tahun kita dah boleh semayang. Kan mak bapak dah boleh ajar kepada kita semayang, sekolah dah boleh ajar kepada kita semayang. Kerana solat disusun oleh ulama-ulama mazhab. Dan itulah tugasan yang Allah Ta'ala muliakan mereka, memudahkan manusia mengamalkan agama Islam. Jadi lafaz solat yang kita nak bincang di sini tak boleh difahami dari segi bahasa. Dia mesti diambil daripada ahlinya. Jadi ahli solat, ahli tu yang pakarnya lah. Pakar tentang solat ni ialah ulama-ulama mazhab lah. Itu istilah yang pertama yang ada dalam ayat ni. Ayat ni pendek dia. Wa aqimis salata li dhikri. Istilah yang kedua ialah zikri. Jadi zikri ialah ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingatan ini juga diarahkan di dalam Quran. Sebagaimana solat, dia ada ayat yang mengatakan aqimus solat. Dia ada juga ayat yang mengatakan uzkurullah. Hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kiaskan zikir ini kepada solat. Sebagaimana solat diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi oleh sahabat dan ditulis oleh ulama-ulama mazhab, begitulah juga zikir. Zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah diwarisi oleh sahabat. Maksudnya tak masuk akal sahabat hanya mengambil solat daripada Nabi, betul ibadat lain sahabat tinggalkan, tak boleh. Sahabat dia ialah pemegang amanah agama Islam. Mereka yang menanggung amanah menyebarkan agama Islam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tidak menyembunyikan satu apa pun. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, mereka mewarisi ibadat zikir daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat juga mewarisi ibadat solat. Jadi apabila solat tadi, Allah Ta'ala bangkitkan imam-imam mazhab menyusun solat. Jadi ada pun yang zikir tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan ulama-ulama tasawuf. Mereka yang menyusun tentang ibadat zikir. Apakah ada adab semasa zikir? Berapakah tingkatan zikir? Apakah lafaz yang nak disebut? Berapa banyak lafaz yang nak disebut? Apa kesan yang terhasil apabila zikir? Jadi tak masuk akal satu lafaz seperti zikrullah terbiar di dalam Islam. Mana boleh? Semua istilah-istilah dalam agama ni ada ulama yang membahaskan. Lafaz salat ada ulama yang membahaskan. Lafaz zakat ada ulama yang membahaskan. Jadi lafaz zikir dibahaskan oleh ulama tasawuf. Mereka bincang macam mana nak berzikir, sebelum nak berzikir nak baca apa, nak duduknya macam mana, nak menghadap kiblat ke, nak kena berwuduk ke, semua tu dibahaskan, ditulis secara terperinci. Sebagaimana kita belajar secara terperinci sembahyang tu dia, wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, begitu juga zikir ditulis oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi zikir dia bukan amalan rekaan ulama tasawuf. Sebagaimana kita tak boleh kata solat ialah rekaan ulama fiqh. Solat ialah susunan perbuatan Nabi SAW yang zahir. Itulah jasa ulama-ulama mazhab. Jadi apabila Allah Ta'ala juga mengarahkan berzikir, jadi adalah ulama tasawuf yang Allah Ta'ala bangkitkan, yang merupakan pewaris-pewaris Nabi juga, dan mereka yang menyusun perjalanan zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita sebut saja zikir, dia ialah istilah khusus di dalam agama Islam yang disyarahkan oleh ulama tasawuf. Cuma hari ini apabila pengajian tasawuf pupus, apabila pengajian tasawuf tidak diajarkan, maka manusia mengambil zikir dengan makna umum. Oh, zikir ialah ingatan kepada Allah. Jadi semua dianggap zikir. Oh, tak apalah, baca Quran pun zikir, apa saja, semayang pun zikir. Sememangnya dari segi bahasa, semayang termasuk dalam segi bahasa umumnya ialah zikir. Kan sebagaimana solat tadi tu dari segi umumnya ialah doa. Tapi zikir itu sendiri dia ada makna yang khusus. Zikir yang tingkatan pertama, zikir tingkatan kedua, ketiga, keempat. Jadi semua tu ditulis. Jadi menjadi kewajipan umat Islam ialah mempelajari lah. Sebagaimana dia rasa wajib mempelajari solat, dia hantar anak dia pergi mengaji fardu ain, hantar sekolah agama sebab takut anakku tak tahu sembahyang. Jadi kenapa pula umat Islam melupakan satu ibadat yang dipanggil zikrullah? Itu juga perlu dipelajari secara khusus. Perlu dipelajari macam mana cara nak menghidupkan zikir di dalam hati, kesannya macam mana, hasilnya apa. Itu semua perlu dipelajari oleh umat Islam. Jadi Imam Ghazali apabila dia bincangkan ni fadilat khusyuk ni, ayat pertama yang dia bawa ayat ni lah. Yang diistilahkan dengan khusyuk tu ialah apa dia? Zikri, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk ni
diwarisi oleh siapa? Oleh ulama tasawuf. Maksud mereka yang secara khususnya Allah Ta'ala bangkitkan untuk mewarisi ilmu khusyuk tersebut untuk disampaikan kepada umat Islam sehinggalah kiamat. Jadi sebagaimana kita sedar kewajipan belajar semayang, rukun, solat, pembatal sebagainya, maka sedar juga bahawa zikir itu pun kena dipelajari. Sebagaimana wajib pergi cari ustaz kan, untuk nak belajar semayang, nak betulkan Fatihah, rukun qauli sebagainya, maka carilah juga guru untuk kita tadi belajar berzikir. Lepas tu bila dah belajar berzikir, kena amal lah. Apa pula faedah belajar berzikir lepas tu tak amal? Ada macam contohnya kita dah ajar semayang 5 waktu tapi tak semayang, tak dapatlah manfaat. Sama juga dengan zikir ni. Kan dah diajar berzikir, cara berzikir, adab-adab berzikir, apa dia kaifiat berzikir, amalkanlah. Jadi bila dia mengamalkan tu, barulah dikurniakan dengan khusyuk. Jadi khusyuk ialah khusyuk di dalam solat. Dia ialah gabungan dua ilmu. Rangka solat tersebut ialah ilmu fiqh. Adapun khusyuk di dalam solat, dia ialah ilmu tasawuf. Dia sebab tu Imam Ghazali sendiri, dia kata fardu ain tu ada 3. Pertama, akidah tu tak boleh elak lah. Akidah tu supaya kita nak keluar daripada syirik kepada agama Islam. Selepas kita masuk ke dalam agama Islam, fardu ain yang pertama ialah akidah. Selepas akidah, inilah dua fardu ain, fiqh dan tasawuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat li zikri, kerana mengingatiku. Jadi moga-moga kita dapat faham dua istilah tadilah, dan kita bersungguh-sungguhlah belajar. Yang sebagaimana orang bersungguh-sungguh belajar fiqh yang merupakan fardu ain, bersungguh-sungguhlah juga belajar tasawuf, kerana ia juga ialah fardu ain. Dan selagi tak bersungguh-sungguh mempelajari tasawuf dan mengamalkannya, maka tak dapatlah khusyuk tadi. Jadi kita mungkin dah sembahyang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi kalau dikurniakan dengan khusyuk, kita mesti rasa solat tersebut berubah. Maksudnya khusyuk tu ialah keadaan batin, mesti ada perubahan keadaan batin tersebut. Baru kita tahu, oh khusyuk ni dah dapat, kan dah ada perubahan. Tapi kalau batin kita masih sama daripada awal sampai sekarang, maka usahakanlah. Usahakan berzikir supaya kita dikurniakan dengan khusyuk tersebut. Betul, lafaz ketiga yang ada dalam ayat ni ialah aqimi. Aqimi ni maknanya apa dia? Dirikanlah. Dia lafaz dirikanlah ni, dia punya tafsiran dia ialah lafaz yang kita gunakan dalam menjawab iqamah. Maksudnya apabila Pak Bilal dia iqamat, salah satu lafaznya apa dia? Qad qamatis salat. Dia akan cakap qad qamatis salat, qad qamatis salat, maknanya solat telah hampir nak didirikan. Bila Bilal ataupun muazzin melafazkan qad qamatis salat, jawapan kita apa? Aqamahallahu wa adamaha. Jadi aqamaha wa adamaha. Wa adamaha tu, waw tu ialah ataf tafsir. Maksud aqama ialah idamah. Iqamatus salat maksudnya mendirikan solat, maknanya ialah idamatus salat, mengekalkan solat, ataupun menerus, maksudnya menjadikan solat tersebut berpanjangan. Boleh. Jadi maksudnya bila kita sembahyang 5 minit tadi tu, ada beberapa perkara yang kita lafazkan di dalam solat, seperti alhamdulillah, seperti asyhadu an la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan semasa kita solat tadi, sememangnya kita terpelihara daripada fahsya'i wal munkar. Solat secara rangka dia ialah tanha anil fahsya', dia melarang daripada perkara keji dan munkar. Jadi soalannya sekarang, aqim tu maknanya apa? Kekalkanlah keadaan tersebut. Maknanya kita sembahyang 5 minit, kita latih mengingati Allah, kita latih memuji Allah, kita mengaku kita ialah hamba, nak budu tadi. Jadi bila kita bagi salam, dia suruh aqim, kekalkanlah.
kekalkan keadaan tu di luar semayang. Sebagaimana di dalam semayang kita berlatih mengingati Allah, di luar semayang kekalkanlah ingatan tadi. Maksud di dalam semayang kita baca Alhamdulillah, kepujian bagi Allah. Bila kita dah luar semayang, apa saja kelebihan yang kita nampak pada diri kita, kita katalah Alhamdulillah. Jangan dalam semayang kita kata Alhamdulillah, luar semayang kita kata aku yang berjaya, aku yang pandai, aku yang cerdik, ni kejayaan usaha aku. Jadi mana dia punya pengekalan solat tadi? Mana dalam semayang kita mengaku na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada kamu kami menyembah. Jadi bila di luar semayang, latihkanlah kekal tu. Sembahan tu maknanya ingatan, kecintaan. Jadi dalam sembahyang kita mengaku iyyaka na'budu, hanya kepada kamu yang kami cintai, hanya kepada kamu yang kami jadikan penumpuan. Jadi bila di luar sembahyang, cubalah kikis kecintaan benda yang lain tadi. Jadi kalau yang dalam sembahyang tadi kita dapat panjangkan keluar, panjangkanlah 5 minit keluar ke 10 minit ke sejam ke 2 jam ke 3. Kalau dia boleh berpanjang tu, maka dapatlah kita buat iqamatus solat tadi. Sebab aqama maknanya ialah apa? Adama, meneruskan. Jadi apabila Allah Ta'ala kata aqimis solata, peringkat asasnya ialah dirikanlah solat tadi tu. Maksudnya dirikanlah solat, maksudnya teruskanlah sifat-sifat solat tersebut li zikri, untuk mengingati aku. Jadi kalau dalam sembahyang tadi kita tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita puji Allah dalam tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat dia, nikmat mata, penglihatan, pendengaran tu semua daripada nama Rahman Rahim. Jadi di luar sembahyang pun kita ingat nanti kita makan kan, kita dapat rasa, ni semua di bawah nama Rahman Rahim, nikmat daripada Allah. Mana diri kita hidup kan, jantung kita masih bergerak, paru-paru kita masih berfungsi, itu semua di bawah nama Rabbi, Allah yang menjaga, memelihara. Jadi kalau dalam sembahyang kita mengaku Alhamdulillah Rabbi Rahman, jadi di luar sembahyang tu dia suruh ingatkan, teruskan ingatan tu. Terus makna yang mudah lah untuk kita faham pada makna aqim. Aqim maknanya adim, maknanya teruskanlah solat. Jadi kalau solat tersebut berterusan, jadi suatu dah dia latih 5 waktu tadi supaya dia ingat, supaya dia berterusan. Akhlak di dalam solat tadi diteruskan di luar solat. Itu arahannya pertama. Wa qala ta'ala, yang kedua pula, ni Imam Ghazali bawa ayat lah. Wala takun minal ghafilin, wala, janganlah, takun, kamu menjadi, minal ghafilina, dari kalangan orang-orang yang lalai.